Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, sila duduk. Yang amat berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Rakyat sekalian. Alhamdulillah, beta memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam istiadat pembukaan penggal pertama Parlimen yang ke-13. Beta bersyukur kerana pilihan raya umum ke-13 telah dapat dilaksanakan dalam suasana yang aman. Beta menghargai peranan semua pihak, terutama sekali Suruhanjaya Pilihan Raya, pasukan keselamatan serta anggota-anggota perkhidmatan awam dalam memastikan pilihan raya umum berkenaan berjalan lancar. Penghargaan juga kepada seluruh rakyat jelata yang telah menggunakan hak dan menunaikan kewajipan untuk memilih kerajaan bagi mentadbir negara. Beta menyuruh semua pihak menerima dan menghormati keputusan pilihan raya umum ke-13 yang telah diadakan mengikut lunas-lunas sistem demokrasi dan seterusnya bekerjasama serta berganding bahu bagi membolehkan negara melangkah ke hadapan untuk mencapai matlamat negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Beta percaya komitmen kerajaan dalam merealisasikan agenda transformasi nasional melalui program-program di bawah bidang keberhasilan utama nasional dan bidang ekonomi utama nasional NKEA
akan memanfaatkan segenap lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, keselamatan dan politik. Dalam mencapai hasrat tersebut, kerajaan Beta akan terus memberi penekanan terhadap nilai-nilai accountability, integriti, pematuhan undang-undang dan tadbir urus yang baik. Beta mengucapkan tahniah kepada semua ahli Dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Harapan Beta kepada ahli-ahli yang berhormat, berkhidmatlah kepada rakyat dengan penuh dedikasi, berintegriti dan sentiasa menunjukkan akhlak yang terpuji demi agama, maruah diri, institusi parlimen yang mulia dan negara yang tercinta. Sematkanlah dalam sanubari bahawa kehadiran ahli-ahli yang berhormat ke Dewan yang mulia ini adalah satu tanggungjawab bagi menunaikan janji-janji kepada rakyat. Semua ahli yang berhormat hendaklah bersama-sama memikul amanah rakyat yang inginkan kestabilan dan kemakmuran negara berkekalan. Kesejahteraan hidup terus meningkat serta perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama kian utuh. Rakyat pula perlu turut sama memainkan peranan dan kerjasama dalam membantu kerajaan merealisasikan amanah tersebut. Beta mengucapkan tahniah kepada Memanda Perdana Menteri dan barisan jemaah menterinya kerana telah berjaya membentuk kerajaan. Beta yakin kerajaan akan terus berusaha dengan gigih untuk membangunkan negara bagi mencapai matlamat menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Di kesempatan ini, Beta dan Raja Permaisuri Agung merakamkan ucapan takziah kepada keluarga anggota pasukan keselamatan yang telah terkorban semasa mempertahankan negara dalam insiden serangan kumpulan pengganas Sulu di Lahad Datu dan Sempurna, Sabah pada bulan Mac tahun ini. Jasa khidmat bakti dan pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan orang awam serta semua pihak yang terlibat dalam memelihara keselamatan di Timur Sabah amat dihargai dan disanjung tinggi. Bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, kerajaan Beta telah menubuhkan kawasan keselamatan khas Timur Sabah, Eskom dan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Ahli-ahli yang berhormat, Beta sukacita kerana semasa pemerintahan Beta yang terdahulu dan kali kedua ini, Beta telah menyaksikan kemajuan negara bergerak secara progresif. Malaysia telah berubah menjadi sebuah negara perindustrian moden
berpendapatan sederhana tinggi dan kini sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Walaupun ketidaktentuan persekitaran global termasuk krisis hutang di Eropah pada tahun 2012 secara tidak langsung telah memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara, namun melalui pelbagai inisiatif kerajaan Beta telah berjaya meletakkan ekonomi negara di landasan yang kukuh. Kedudukan daya saing Malaysia di peringkat global juga telah meningkat lebih baik seperti yang dilaporkan oleh laporan kajian Bank Dunia bagi kemudahan menjalankan perniagaan tahun 2013, di mana Malaysia disenaraikan negara ke-12 paling mesra perniagaan di dunia dan menduduki tangga ke-10 sebagai destinasi pilihan pelaburan langsung asing dalam indeks keyakinan pelaburan asing tahun 2012. Laporan tahunan bagi daya saing dunia oleh IMD bagi tahun 2013 telah mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang paling berdaya saing di kalangan 30 negara dengan keluaran dalam negara kasar per kapita kurang daripada USD 20,000, manakala di kalangan negara ASEAN Malaysia berada kedudukan kedua di samping menduduki tangga ke-7 di dunia dari segi pencapaian ekonomi. Tahniah Beta ucapkan di atas pencapaian cemerlang pada tahun 2012. Beta berharap pada tahun ini negara akan berjaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang diunjurkan antara 5% hingga 6%. Beta juga berbangga dengan prestasi FBN KLCI yang mencatatkan paras tertinggi, iaitu 1,788.43 mata pada 14 Mei 2013, serta usaha kerajaan yang berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah 49.3 bilion ringgit dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, iaitu peningkatan 44% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Peranan sektor swasta dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara semakin penting. Kerajaan Beta akan terus berperanan sebagai pemudah cara dan menyediakan persekitaran yang kondusif bagi meningkatkan peranan sektor swasta memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam pada itu, usaha Malaysia ke arah negara maju berpendapatan tinggi